Boleh desak apa? Apa pun tak ada. Lagi sembang tuan-tuan. Kita ni tak power. Sebab apa kita duk ada macam lah macam tadi saya reaksi saya tadi apa sebab kita tidak meyakini dengan usaha-usaha yang telah dibuat oleh orang kita. Sebab tu bila kita nak berpersatuan ni, kita kena rebel. Jangan duk condong. Hang jangan duk lembik tengkuk. Bila hang lembik tengkuk, hang kena kata. Itulah masalah-masalah yang berlaku dekat kita pada masa ni lah. Okey. Lagi satu. Cerita abang Tas sebut ni pasal masalah kewangan terhad. Okey, saya cerita situasi saya dalam bisnes buku. Okey. Dulu buku ni Cina yang pegang. Saya tak tahu nak cerita bisnes lain sebab saya pun tak biasa buat. Dulu masa muda saya berniaga lah, saat malam lah apa semua tu biasa buat. Tapi tu bisnes kecil Ni kita cerita bisnes besar. Okey. Berniaga buku ni dia ada satu masalah tau. Dulu Cina tahun 90-an, Cina yang kuasai pasaran buku. Okey, masuk tahun 2000 ke bawah yang terbaru-terbaru ni, kita tengok kedai-kedai Melayu banyak. Dan kita tengok kedai-kedai Melayu online yang tumbuh bagi cendawan lah. Tapi masalah dia, kedai-kedai contohnya macam SMS Bookstore, MPH apa jadah semua ni, Christian Book House apa semua ni, mereka akan ambil hutang consignment sebanyak 40 hingga 60%. Okey, consignment ni hutang pun tak? Ni kita berniaga hutang ni mampu. Mana boleh bang? Orang Melayu bukan ada backup belakang 3-4 juta. Hang nak hampa kena tolong orang Melayu ni ambil barang cash. Hampa jangan berhutang. Cina mai sini dia tak ada hutangnya. Kalau dia nak berhutang pun dia sanggup bunuh diri. Saya jawab. Ai. Okey, jadi kita sekarang ni situasi dia kita kena pakat tolong. Jangan berhutang. Ni kita ada company kawan baru nak masuk berniaga. Lepas tu apa nak suruh? Macam situasi saya. Saya ni modal tak apa ada. Adalah 2-3 ribu nak masuk kedai. Kedai minta hutang 40% bayar dalam masa 3 bulan. Buku jalan tak jalan tu belakang kira. Apa bayar? Dengan duit modal saya ada 3 ribu tu, saya nak rolling untuk 3 bulan. Apa rasa agak lepas tak? Hutang tu buku tak tahu jalan tak jalan lagi. Dah lah promosi kita buat, saya buat semua. Dah kena bayar duit marketing. Semua benda saya buat. Kedai tu cuma tempat letak saja. Jadi bang, kita nak hidup macam mana? Ni masalah perniagaan orang Melayu ni. Semua benda nak hutang. Saya senang. Kalau saya ni, saya tak mampu, saya tak beli. Saya tak berani ambil hutang-hutang. Nanya kat orang. Nanya kat member. Bukan tak bisa ambil. Tapi rasa tak lepi, saya hantar balik. Kesian. Sebab benda boleh jual, kita duk simpan perak kat kita. Lelah tak boleh buat apa. Nanya kat kawan. Ni masalah peniaga-peniaga Melayu. Kita dah tak ada modal. Kita tahu kita ni tak ada modal. Hang mudah kalau sistem kredit tu tadi. Ni dak. Hang duk lagi tekan dah. Beli apa? Cina boleh buat. Siapa tak boleh buat lah. Aku kata bangang lagi. Mama marah. Dak, hang dah tahu kita ni memang tak ada backup modal. Jadi kenapa kita masih lagi duk tanya Cina boleh buat. Kita duk kata Cina boleh buat. Kita Cina duk ni, Cina duk tu. Pasal apa? Dak, common sense tu tak ada. Tak boleh nampak benda-benda macam tu. Benda ni simple tapi kita ni tak mau nak mudah cara. Lepas tu bila satu mamak mai, mamak ni buat lagu ni hidup Melayu mamak tu kata. Hamba nak marah pula. Orang fikir tengok. Okey, masalahnya ada Melayu yang terkena beli kat kedai Melayu harga tinggi merajuk. Padahal dia tak tahu cerita sebenar kenapa Melayu tujuh harga mahal. Sama lah juga Melayu yang merajuk kena tipu dengan Melayu lain. Terus nak pukul atas semua Melayu mentaliti yang bahaya. Inilah kata benda ni mentaliti. Mentaliti kita lah. Saya ada kat tempat saya ni, belakang ni, ada 2 kedai. 2 kedai Melayu Satu dia pakai Muslim. Muslim shop, kedai Muslim. Satu lagi kedai, bukan kedai Muslim dia pakai nama biasa Okey. Dia jual kedai 2 dia. Saya bagi contoh Dia jual lemon. Lemon sebiji. Dia jual satu kedai yang Muslim tu dia jual 2.5, satu kedai lagi dia jual RM2. Pasal apa ada 2 kedai ni beza?
Okey, kita sebagai pembeli mesti kita akan pergi kedai yang murah. Bila dah tak ada, baru pergi kedai Muslim ni tadi lah. Okey. Tapi macam mana pun, bila saya fikir-fikir balik, beza 5 kupang kat kedai saya beli, kat supermarket saya boleh beli 6 biji baru RM4. Tu sebiji 2.5. 6 biji supermarket Cina RM6. Lalu kita nak salah siapa? Nak tanya hampa kawan-kawan. Ni kawan-kawan saya ni, saya tahu yang tengok-tengok ni banyak buat bisnes. Saya duk perhati, kadang-kadang saya duk scroll-scroll juga Facebook bau, bukan saya tak tengok. Semua berfikir tengok. Pasal apa boleh jadi gitu? Ada nak jawab tak? Naknya kita ni tahu benda tu mahal. Kita nak kita tahu benda tu kita tak boleh kontrol. Kita teringin nak kontrol benda tu. Contoh macam apa yang mudah, macam gula. Kita tahu ada raja gula kat Malaysia ni. Raja gula Cina lah. Jadi harga gula ni, kalau Cina tu kata nak naik, dia naik. Hampa ni tak boleh kata apa. Dah nak tanya hampa, tanah siapa punya? Okey, tanah orang Melayu punya. Okey, pop Cina tu beli tanah. Okey, Cina ni pun beli tanah. Lelah dia pun buat sendiri. Bila dia dah kaya, dia kata dia tak mau tanam tebu, dia pun ambil lah daripada Filipina, daripada Thailand, dia import mai ke Malaysia. Jadi segala-galanya duduk di bawah kapitalis ni lah. Jadi kita ni nampak dah masalah tu. Kita dah nampak dah, Cina ni yang duk pegang ni, gula ni. Raja gula ni duk pegang gula kat Malaysia ni. Tapi apa kita buat? Apa kita buat? Tanah kat Malaysia ni luas tu. Tu saya kata kita ni ada Dewan Perniagaan Melayu. Tapi tak tahu apa Dewan Perniagaan Melayu tu fungsi dia pergi ke mana. Kita ambil contoh, saya tak mau cerita jauh lah. Saya cerita kat Kedah dah, saya orang Kedah. Kita ambil contoh belah Sik, belah Kuala Nerang, belah Bukit Keritam tu. Tanah beribu ekor. Tanah cuping tu lah yang kata FN nak beli hari tu ni tak jadi kan. Kerajaan dah batal. Apa bayang kalau tanah tu orang Melayu pergi tanam tebu. Agak-agak dalam masa 10 tahun lagi, boleh tak buat kilang tebu buat esok? Boleh. Tapi kita tak sabar. Kita tak sabar. Betul Yamin. Hamzah. Betul. Tapi kita tak sabar. Kita nak semua nak cepat. Dah nak cepat nak pergi mana? Lalah hang mati juga. Hang kelut-kelut nak pergi mana? Kita duk sembang tentang masalah-masalah, tapi apa tindakan kita? Betul bang. Kita ni tak ada pakatan. Pakat dalam politik saja. Pakat lain-lain kita tak ada. Tu masalah kita. Saya duk cerita bab pertanian. Bila kita marah dengan orang-orang asing yang masuk bekerja dalam sektor ladang kita marah je lah. Apa kita lebat, kita tak buat apa pun. Cina raja Indonesia raja kelapa sawit, apa kita lebat, kita tak boleh buat apa pun. Semua main lari kerja bandar. Orang Melayu yang kaya bukan tak ada. Tapi kita tu. Masalah dia bagi saya lah, masalah utama kita ialah sikap kita sendiri. Kita yang tak mau berubah. Kita lebih suka bising. Kita lebih suka nak marah orang. Kita lebih suka nak tunjuk salah orang daripada salah kita sendiri. Tu masalah kita yang paling utama. Kita tak mau support kawan-kawan kita berniaga. Bukan susah kawan-kawan berniaga. Hampa tengok Facebook, hampa like sudah. Tu pun hampa rasa berat. Tak payah. Nak ubah sikap 18 juta. Dia benda ni mula kecil-kecil tu. Jangan fikir tak jatuh pokok nyok sakit. Like sudah. Tengok kawan tu lah berniaga apa. Like sudah. Han tak suka dia pasal dia punya politik tu, lain lah cerita. Tu BP lah. Tapi apa yang dia jual tu, last kali dia akan bayar zakat.
Dia akan bagi sedekah kepada bangsa kita sendiri. Ni kan. Tengok jauh-jauh. Okay. Ada soalan tak apa, kita sembang-sembang santai. Sama juga dengan pendatang-pendatang asing ni tadi. Bila mereka main sini, mereka kerja kat sini, mereka hantar mana? Mereka hantar negara mereka. Kita ni kerja kat sini, duit pun habis dekat sini juga. Jadi buat apa nak takut? Ni kawan-kawan nego apa-apa, tolonglah, support lah. Beli sekali dua pun tak apa. Kau tak mau beli pun tolong share. Tu pun bayar. Bang, pun share bang. Bukan dah bayar pun. Tapi pasal apa? Bahasa minta bayar ni semua ngarut lah. Lelah. Itu kita duk bising. Kita duk kata, Cina boleh buat. Cina boleh tu, Cina boleh ni. Sebab apa kita nak lawan Cina? Tak boleh dah. Bukan kita tak boleh lawan, boleh. Tapi kita kena semua orang pakat-pakat buat. Tak boleh kalau satu orang memang tak boleh buat. Kalau dua orang pun tak boleh buat. Harga 100k, token pemaju, pilihkan pembinaan dan juga tenang. Itu lah bang. Bantai kalau tak ada bangsa asing sikit kita juga. Siapa nak buat benda tu kita. Alah. Pasal ada orang tak mau buat. Kita hak sendiri pun kita tak mau buat. Okey. Okey Indra. Okey, pada kawan-kawan semua, selain daripada isu pekerjaan, ekonomi dan bangsa asing ni, ada satu isu lagi iaitu berkenaan dengan kalau kita tengok pasal isu kapitalisme dalam bidang perbankan apa semua ni lah yang tengah duk kecoh-kecoh, yang saya pun duk mengaji juga sikit kan. Okey, benda-benda ni semua dia jadi lagu tu lah kan. Sebab apa kena fikir tau. Saya tak mau baca kaum lain. Saya baca orang Melayu lah. 18 juta. 18 juta orang Melayu. Saya cerita buat RM1 lah. RM1 ni kalau satu orang Melayu sumbangkan simpan dalam bank, sehari dia akan dapat 18 juta. Bang, kitaran duit tu. Bank Melayu ada berapa? Bank Cina ada berapa? Bank kerajaan ada berapa? Nak harap bank kerajaan pun kadang-kadang dilipat kita kan. Jadi semua-semua ni bergantung atas kita lah ya. Kalau saya sembang sejarah panjang-panjang pun rasa tak guna juga. Kalau saya sembang mengaitkan dengan perkara-perkara yang dah berlaku pada zaman-zaman yang lalu pun tak guna juga. Selagi kita tak ada kesedaran. Berapa ramai dah tok-tok guru kita, berapa ramai dah ahli sejarawan, berapa ramai dah ahli sosiologi yang memberi nasihat, yang buat live, yang membentangkan ceramah, yang menulis buku, yang menulis berbagai artikel. Tak ada apa pun. Sebab kita tak nak ubah sikap kita. Zakbar dah tulis dah 60-70 tahun dulu. Perangai bergantung pada diri sendiri. Ada kita nak ubah? Ada. Bila kita kena kritik, bila kaum muda kritik, bila pemuda-pemuda Melayu kritik sistem-sistem yang dibuat oleh orang lama, veteran, apa mereka kata? Ni semua pengkhianat bangsa. Dah siapa lagi? Siapa lagi nak tanya apa? Orang muda, saya tak nampak apa yang anak saya nampak zaman dia. Saya nampak situasi saya. Orang tua tak nampak, bapak saya tak nampak apa yang saya hadapi. Tu realiti dia. Memang masalah susah ni semua orang susah. Tapi zaman cara kita menghadapi kesusahan tu tak sama. Saya dulu kerja kilang. Saya kerja sehari 16 jam. Kawan-kawan saya ada kawan-kawan kilang saya. Jumpa tak larat gelak. Best zaman tu. Zaman tak serabut apa. Tapi sehari 16 jam saya kerja. Ni salah seorang dia. Ni Mak Ki ni. Sehari 16 jam bang je. Nak kata bangla tak bangla, lagi teruk dah bangla. 16 jam saya kerja. Kan kita pilih kerja. Kami semua jenis jokoh orang lah.
Sebab tu kami jadi macam ni. Sebab tu kami nampak ada masalah. Tapi apa kami buat, kami tak boleh buat apa, kami pun susah. Orang Melayu, orang muda-muda bila duk cerita pasal masa depan, orang tua-tua kata tak payahlah tengok masa depan. Sebab generasi mereka generasi British. Generasi yang dah ada, tak payah fikir apa sangat. Esok makan apa boleh ni dah tunggu masa nak mati. Bukan saya nak kata saya pun akan lalu fasa tu juga. Sampai satu tahap saya pun sendiri akan kata cukuplah dunia ni bagi aku. Aku serahkan dunia ni pada anak-anak. Jadi bila kita serahkan dunia ni pada anak-anak, jangan masuk nyembok. Bagi mereka bawa haluan mereka. Ni dah hang, bila hang dah serah dunia. Saya duk tengok lah ramai orang tua-tua. Terutama je duk main politik dia lah. Bila mereka kata tak apa kami tak mau ambil tahu lah saya dunia ni kan. Tapi hang duk lagi dalam politik. Hang bagi orang muda. Bagi orang muda tentu lah tuju hidup mereka. Mereka nampak masalah-masalah ni. Tapi apa hang kata tak boleh. Tak centah bang. Oh. Leleh mati. Leleh kita mati dia dulu. Benda ni bukan dekat berlaku kat orang Melayu tau. Benda ni pun berlaku dalam Cina. Sebab tu Cina ada kongsi gelap. Bukan kita tak tengok filem-filem kongsi gelap kan. Macam mana geng-geng muda nak lawan geng-geng tua. Kan kita tak tahu benda-benda. Tapi kita benda tu bukan ada sangkut paut dengan aku. Tak payah ambil tahu lah. Semua ni atas sikap. Okay, jadi kepada kawan-kawan semua yang menonton yang melihat live saya. Ni ada saya tahu abang-abang semua kawan-kawan yang ada buat bisnes. Macam kawan saya tu, walaupun dia tu mula ingat kan macam Mak Q, dia pun berniaga di Johor Bahru. Dan saya tahu ada lagi 2-3 orang yang berniaga di tempat masing-masing ni. Kita semua sekarang ni kita kena tolong dari kita. Kita tak boleh, kita jangan duk fikir nak tolong bangsa lain. Jangan. Kita fikir dari kita dulu. Hang makan tak makan orang lain tak tolong. Hang kena fikir dari hang dulu. Kena pentingkan diri. Dah sampai masanya kita kena pentingkan diri kita sendirilah. Janganlah duk baik sangat. Nak baik tak salah. Hang jangan tunggang agama untuk menunjukkan keikhlasan dan kebaikan. Sungguhnya kebaikan dan keikhlasan itu bukan terletak pada agama saja. Tapi ia merangkumi sifat-sifat kemanusiaan. Agama tu benda yang dah betul. Jangan tunggang. Islam tu dah bawa, dah bagi tunjuk jalan yang betul-betul dah. Semua agama membawa kepada jalan kebaikan. Semua agama membawa kepada jalan supaya menjadikan manusia itu sempurna. Tapi yang merosakkan agama itu adalah manusia itu sendiri. Jadi dalam isu sekarang ni, dan tempoh PKP 2 sebulan lebih ni, 30 berapa hari, 40 hari dah. Dalam isu PKP yang 40 hari ni, kalau kita ada kawan-kawan tak kisahlah kawan-kawan tu berniaga apa pun, hampa tolonglah support. Kalau hampa tak mau beli, hampa tolong share. Itu saja. Mungkin hang tak mau beli, tapi kawan yang mungkin tengok hang punya share tu nak beli. Hang jangan baca diri hang. Masalah dia, hang suka baca diri hang. Hang baca aku susah. Hang baca diri hang susah. Orang kampung lagi susah duk ada. Hang aku tak makan. Ada orang lagi orang tak makan. Tu yang kata agama tu dah ajak dah kita. Bila kita rasa susah, kita kena tengok bawah. Bila kita rasa senang, kita kena tengok atas. Baru kita tengok ada orang lagi senang daripada kita. Okay, saya harap tu je lah kawan-kawan. Saya nak harap apa lagi kan? Takkan saya nak pergi hulak duit pula kat hampa kan. Saya duk cerita sejarah-sejarah apa semua ni sekadar nak bagi kesedaran pada hampa. Supaya sampai satu tahap, apa yang saya cerita ni boleh dijadikan manfaat untuk hampa. Mulai pada hari ni kita kena bersatu hati lah. Tak kira lah hampa main ikut mana pun. Jangan duk kira lah teori-teori yang duk kata orang Melayu ni ada 330 suku. Sebabkan 330 suku tu lah orang Melayu tak boleh bersatu. Cina tu, dekat negara Cina tu, berapa ratus suku duk ada. Beribu suku Cina. Dia lagi pakai pangkai nama. Kalau dia ikut klan-klan dia tu, lagi jenuh. Cina pun bergaduh sama-sama mereka. Cina ni bergaduh. Kalau dalam sejarah pun, bukan saya duk kata cerita sejarah, tapi saya kena cerita lah dari segi sejarah pun. Hokkien bergaduh dengan Cantonese, Cantonese bergaduh dengan Hakka, Hakka bergaduh dengan Teochew, Teochew bergaduh dengan Fujian, Fuchu lah. Fuchu bergaduh dengan Cina Mandarin, Mongolia. Bergaduh ni, cerita bergaduh antara suku kaum ni berlambak-lambak. Tapi pasal apa? Bila mereka main satu tempat, mereka jadi minoriti, mereka boleh jadi kaya.
Dan di negara China sendiri pun, kalau apa tengok, mereka semua kaya. Mereka tak kira pun istilah hang suku mana tak. Dia kira lah kita semua boleh cakap benda, kita semua bangsa Cina. Dah, habis cerita. Macam tu juga kita kena buat. Orang Melayu, jangan duduk kira suku-suku lah. Jangan duduk kira hang orang Bugis, hang orang Minang, hang orang Jawa tak. Benda yang berlaku kadang-kadang kita kena sembang sejarah. Sebab benda tu dah jadi. Kita boleh sebut. Tapi dalam hal ekonomi, hal bangsa, kita kena bersatu hati. Tak gunalah duk sembang masuk apa kursi gelap Melayu apa semua tak boleh tolong bangsa hang pun tak guna juga. Ada Dewan Perniagaan Melayu pun tak boleh tolong bangsa pun tak guna juga. Ada Dewan Penjajah. Persatuan penjajah, persatuan ni, persatuan tu kalau tak boleh membantu, harap duit belah ihsan masyarakat pun tak guna juga. Kita kena kreatif. Kita kena kreatif. Kita benda ni susah. Saya pun duk buat ni dengan kawan-kawan ni. Lalu ni kami duk fikir nak buat satu bisnes. Bisnes hak murah lah. Tak mau bisnes hak mahal-mahal. Bisnes hak murah lah. Kami nak jual apa, duk cadang nak jual apa ni, pisau lipat. Pisau lah, pisau besar tu. Pisau boleh tolak-tolak tu lah. Nak jual pisau lah. Jual murah-murah lah. Senang. Nak jual hak mahal kot orang Melayu tak boleh beli. Kita jual hak murah. Tapi murah ke mahal ke semua pun bergantung atas kita. Kita kena sokong. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang selama ni menyokong saya, yang beli buku dari saya. Walaupun buku saya tu kadang-kadang tak cantik, isi cerita jalan kadang typo apa semua. Tapi sentiasa menyokong saya. Dan saya menyokong hampa juga. Sebab tu saya duk scroll hampa duk tengok apa benda apa duk buat bisnes apa saya tengok. Kadang-kadang saya share, kadang-kadang saya like. Ada kawan macam Asif Sabawi, apa nama tak, budak Terengganu tu duk jual beg kat pasar malam. Saya tak beli, tapi saya tengok live dia apa semua, bagi semangat. Kita ni nak bagi semangat kat member-member. Kalau kita tak tolong member-member kita, siapa lagi nak tolong kita? Kita ada adik-beradik. Adik-beradik kita pun buat bisnes juga. Kita support dia. Tak kira apa benda pun, perniagaan yang kita buat, kita kena tolong masa kita. Tak kira Han dengan duk cerita benda tu elok tak elok, tu cerita belakang kemudian. Lah ni bagi dia kaya dulu. Bila dia dah senang, baru dia cerita pasal kualiti. Baru Han boleh tengok pasal kualiti. Macam Ali Syukri, dia kaya. Mula-mula dia jual saat malam, barang dia jual, barang apa, bukan elok pun. Tapi pasal apa dia kaya? Pasal dia yakin dengan diri dia, ada kawan-kawan bantu semua. Tiba-tiba dia jadi motivator pula kan. Tapi benda ni yang saya nampak. Kalau kita duk harap politik, kita duk harap kita duk bising, susah, kita duk cerita pasal sejarah yang seronok-seronok, sampai bila kita tak sedar diri. Bila saya cerita sisi gelap sejarah, saya cerita tentang pedihnya sejarah Melayu ni, orang semua marah. Hang baru DAP, hang baru Cina, orang kata saya. Hang ni apa tak guna kan, balaci Cina apa semua. Tapi hari ni apa tengok? Dah jadi ni, ada hampa nak ni, tak ada. Orang-orang yang kata kat saya, ada mereka nampak, mereka tak nampak. Sebab mereka buta hati. Mereka tak nampak apa. Tapi kita yang sedar, hampa yang selalu follow saya, hampa dah nampak dah benda ni. Apa benda saya duk cerita yang mana nampak lah sikit. Tu kata kena baca sejarah, kena baca buku, kena tengok semua perkara. Jangan tengok satu bab. Dan apa-apa benda yang berlaku kepada negara ni sentiasa dipertahankan oleh orang-orang yang mencintai sejarah. Orang cinta duit tak nampak. Tapi orang-orang yang mencintai sejarah tu akan nampak benda-benda ni akan berlaku impact dia kepada masyarakat. Sebab bila benda tu jadi, bukan sekat berlaku pada satu orang, tapi akan melibatkan saya juga pada akhirnya nanti. Sebab tu saya duk tengok benda-benda ni penting. Jadi kepada kawan-kawan semua, yang mana berniaga, yang mana tak berniaga tu, tolong support kawan-kawan berniaga. Tak beli pun tak apa, tapi hampa tolong share. Tolong like ke apa ke, hampa komen lah sikit, bagi semangat kat dia. Bukan kena bayar lah. Kalau hampa beli lagi bagus lah. Ada barang tu kehendak dan keperluan. Sekarang ni kita kena fokus barang keperluan. Kehendak tu kena ada juga. Macam saya duk nampak pisau ni keperluan ke kehendak. Duk fikir juga kan, pisau. Tapi duk nampak macam keperluan, kadang-kadang nampak macam kehendak. Benda tu simple, kita jual kata RM1 saja kita jual. RM1, saya baca RM1 lah. Saya tak mau baca banyak, saya baca RM1. Tapi kalau 18 juta orang beli, 18 juta saya dapat. Benda simple bodoh lah. Tapi macam mana nak jual benda tu, kita kena ada sistem. Kita kena ada orang tengah, kita kena ada agent semua. Dia sistem ni sama saja, cuma macam mana kita nak pasarkan benda tu. Macam tu juga kawan-kawan semua yang buat bisnes ni. Takkan sampai bila
Sampai bila kita nak duduk menego satu barang saja kan. Saya pun tak mau juga saya buat buku. Saya pas kat kawan-kawan saya. Saya duduk belakang. Saya duduk jadi pemikir macam mana nak buat benda ni. Tapi model tak ada lah. Model dia main daripada hampa lah. Yang beli buku apa semua, saya boleh buat buku baru. Sama juga dengan abang ni. Tapi buat masa sekarang, untuk permulaan, untuk jangka masa 5 tahun ke depan, kita kena support sama-sama kita. Bukan takat kita jaga kita pasal kesihatan saja, tapi kita kena jaga kita. Kita jaga kita dalam bidang ekonomi. Kena dah bangun. Carta ekonomi ni sebelum sebagai penutup carta ekonomi ni sudah dibahaskan pada tahun 1952. Pada tahun 1952 oleh UMNO yang melihat bahawa tanpa ekonomi orang Melayu tidak akan maju. Sebab tu Dato' On ni satu sisi lain selalu saya ada contoh sisi lain. Okay. Kenapa Dato' On tidak mahu mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1957? Pasal Dato' On kata selagi ekonomi orang Melayu tidak mencapai satu tahap yang memuaskan, orang Melayu tidak layak mendapat kemerdekaan. Dan disebabkan itu pada tahun 1952 diputuskan hak istimewa orang Melayu yang merangkumi perkara pertama. Hak istimewa orang Melayu tu bukan subsidi bang. Bukan subsidi yang kita duk baca ni. Bukan bantuan PTPTN, bukan bantuan kelas hidup, tetapi bantuan daripada segi ekonomi. Ekonomi. Sebab itulah ditubuhkan MARA, ditubuhkan FELDA dan sebagainya. Semuanya dalam hak-hak istimewa orang Melayu itu tadi dengan tujuan untuk memajukan orang Melayu dalam sektor ekonomi. Okey. Jadi, tapi masa tu orang Melayu tak mau. Orang Melayu tak nampak ekonomi. Orang Melayu kata kita nak kena merdeka dulu, baru kita sembang pasal ekonomi. Dato' apa akhirnya mengundurkan diri lah lepas kena agih dengan Tan Cheng Lock semua. Pisau kalau nak bunuh orang tu kena ikut nafsu. Kalau nak pisau ikan tu perlu harian. Okey. Tahun 52 tu tadi ni. Kemudiannya, bila dibincangkan perkara ni, hampa tahu siapa yang lawan? Cina. Cina kata pasal apa nak tolong orang Melayu? Pasal apa nak kena bagi bantuan khas kepada orang Melayu? Kenapa nak tubuhkan MARA bagi orang Melayu? Bincang. Alah British sebab keputusan kita akan bagi juga hak istimewa orang Melayu. Sebab tu kalau hampa panjang sebab tu kalau kita tengok daripada segi sejarah, orang dalam satu penulisan, saya tak ingat saya baca buku apa, perkara yang selalu disebut dalam Carta 13 Mei 69 ialah hak istimewa orang Melayu. Sebab apa Cina ni petikai? Kenapa nak tolong orang Melayu? Orang Melayu dah jadi tuan tanah. Kenapa nak kena tolong? Mereka selalu sebut mereka tuan tanah. Tapi pasal apa nak kena ada bantuan? Salah siapa? Sebab tu kalau hampa baca buku-buku, bukan buku lah, hampa baca laporan-laporan daripada surat-surat khabar lama tahun 69 menyebut bahawa perkara yang selalu dibincangkan ialah berkenaan dengan hak istimewa orang Melayu. Dan apa kata Tun Dr. Ismail? Tun Dr. Ismail dalam kereta akhbar, saya tak ingat lah, The Straits Times lah, menyebut tentang hak-hak istimewa orang Melayu ni akan hilang dengan sendirinya dan terletak dan tergantung kepada orang Melayu itu sendiri. Jadi kalau kita nak hapuskan hak istimewa orang Melayu tu, kita kena mula jadi kaya. Pasal apa mereka petikai? Benda ni tahun 52 lagi petikai. Dah baca semua penulisan Cina, mereka semua tak puas hati dengan hak istimewa ni tadi. Mereka akan salahkan British. Mereka kata British yang bagi. Kalau British tak bagi, orang Melayu tak jadi apa. Orang Melayu akan duduk macam ni lah. Duduk saja, tak buat apa. Ekonomi, belilah apa yang betul. Kita ada peluang untuk mega lelai pemati kita. Ni semua kita kena tengok bang, sejarah-sejarah yang berlaku ni. Lepas tu, akhirnya mereka setuju dengan ekonomi 15 tahun. Okey, kami bagi syarat 15 tahun. Hampa kerajaan UMNO nak tolong. Ni kan kita nak puji UMNO. UMNO yang dulu kita puji bagus. UMNO yang zaman Dato' On. Mai Tengku Abdul Rahman lingkup. Naik tu Razak bagus. Lepas tu lingkup. Naik pula dia ada lah turun naik mereka ni. Okey, jadi bagi perjanjian 15 tahun. Perjanjian 15 tahun ni lah tertubuhnya MARA dan syarikat bas orang Melayu. Syarikat bas orang Melayu 15 tahun ni, tahun 52, dia dilaksanakan pada tahun 19 kalau tak salah saya 1955 kalau tak salah saya. Dan bercampur dengan 15
Jadi tahun 1970. Masa tahun 1968. Benda ni tak ada rekod. Tapi hampa kena baca adalah petikan-petikan surat khabar yang menemu ramah Tu Razak dengan Tun Ismail. Wartawan ni hampa kena baca, cari. Dia kata apakah punca yang menyebabkan berlakunya 13 Mei. Dia sebut pasal hak istimewa orang Melayu. Tapi kalau hampa baca dalam persiapan Cina, yang mereka duk tekan ialah perjanjian 15 tahun tu tadi. Ni selalu saya sebut, saya duk tulis dah. Patah dah saya tulis. Sampai orang kata saya ni baru adik P. 15 tahun tu, dia tamat tahun 1970. Jadi 1969 tu kerajaan buat satu raya supaya perjanjian tu diperbaharui. Kalau tak mampu orang Melayu. Law ni pun tak sedar diri lagi, susah. Duk bangga diri kata senang lah apa semua. Duk cerita hari-hari. Dalam duk rasa diri tu senang, tapi hari-hari duk sembang pasal kesusahan orang Melayu. Ni orang Melayu punya mentaliti. Masalah tak kita ni. Dalam masalah kita tak sedar diri. Kita tak tahu nak letak diri kita dekat mana. Jadi hampa kena jaga-jaga. Selagi DEB tu tak capai, selagi DEB tu tidak berlangsung, selagi DEB tu berada, hampa kenalah pulun betul-betul. Okey. Jadi setakat itu saja. Saya live lama lah tak live. Jadi apa yang penting lah sekarang, pada kawan-kawan semua yang ada buat bisnes ataupun tak buat bisnes, dan sekiranya ada kawan-kawan yang ada buat perniagaan, support lah. Tolong. Bab-bab lain tu tak apa mendengar fikir. Hampa fikir nak buat duit ya dulu. Lain-lain tu bagi saya fikir apa. Masalah sejarah ni, saya tu kerja saya. Mengingatkan apa tu kerja saya. Saya pun buat juga bisnes. Saya pun tak boleh juga hidup dengan keadaan fikir ni tanpa ada duit. Jadi balik ni semua kepada kawan-kawan, support bisnes kawan-kawan semua. Kalau tak nak beli tak apa, hampa tolong share pun lah. Share pun dah cukup. Tolong like apa semua untuk bagi semangat. Dan nanti perjanjian apa, cerita panjang. Nanti saya tengah siap buku saya. Nanti saya cerita, ada masa-masa saya cerita lah. Ni tak larat dah, cakap dah terlerak ni. Nak kena benda ayat relax apa lah kan. Kena di blend baru kita boleh memang beli. Tapi nanti-nantilah saya cerita buat perjanjian tu. Okey. Kawan-kawan semua, sekali lagi sokonglah perniagaan orang Melayu. Tak kira lah dia berniaga apa pun, hampa tolonglah dia. Betul. Yang inilah peluang PKP, inilah peluang. Okay. Tolong kawan-kawan semua. Tak kira lah dia berniaga apa-apa, hampa tolong lah. Hampa tak nak tolong beli, hampa tolong share. Tolong share post dia tu. Jangan baca diri hampa yang berniaga. Jangan baca, aku tak mau barang ni, tak mau. Jangan. Hang tak mau tak apa, orang lain mau. Dalam friend list hang ada 1000 orang. Takkan dalam 1000 10 orang tak sangkut. Macam saya duk jual buku, dalam 1500 orang ada 10 orang beli buku kat saya, jadilah. Yang lain-lain tu tolong share. Kan susah pun, kan nak kena bayar. Tak? Ada kawan-kawan yang tolong macam tu pun sudah. Kalau kita tak tolong, siapa nak tolong? Lepas tu hampa jangan duk tunggang ayat pula. Dalam ayat Quran, Allah kata aku tidak akan mengubah bangsa itu selagi bangsa itu tidak mengubah dirinya. Lepas tu nak tunggu Allah Ta'ala mengubah diri hang. Hang lah kena tolong bangsa hang. Hang lah kena tolong bangsa hang bagi maju. Dengan cara apa? Ada Facebook share, ada Instagram follow. Tolong macam tu. Senang. Benda senang ada. Tapi kita duk bagi susah. Tu masalah orang Melayu, benda ada susah bagi susah lagi. Benda yang senang pun tak mau buat. Betul pasal Cina. Cina buat tu boleh, Cina buat ni boleh. Semuanya atas kita. Kita ada 18 juta. Kalau kita boleh ikut model Cina, model Jepun, kita boleh jaya. Tapi bila kita sebut pasal berdasar pandang ke Jepun ni, orang marah pula kan. Tapi benda tu lah yang berlaku. Okey. Jadi kepada kawan-kawan semua, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah ada masa-masa saya akan live. InsyaAllah pada pengumuman sikit ya. InsyaAllah pada 6 hari bulan 6 bulan ni 6 bulan 5 ni saya akan live dengan Museum Negeri Kedah.
berkenaan kajian saya iaitu Kota Keluar Kedah. Sepatutnya saya kena cerita, saya kena present masa festival Kuala Kedah tapi kena batal ya. Jadi pihak museum tu dia berfikir lah nak buat satu sesi live lah untuk tu lah. Okay, jadi nanti jangan lupa simpan dalam kalender. Ni pun kena tolong jugalah, tolong share kan. Tolong share lah. Jangan dengan harapan semoga apa yang saya kaji tu dapat disebarkan lebih jauh lah. Penat juga kan, dekat 300-400 orang kan. Tengok ni penat juga, kita bukan famous kan. Tapi tak apalah, saya fikir kalau ada 20 orang ni yang sedap pun dah cukup bagi saya lah. Okey, sekian. Terima kasih. Jangan putus asa. Hidup kita ni, selagi kita hidup jangan putus asa. Sungguhnya kita orang Melayu yang dilahirkan oleh Allah Ta'ala 6 hari bulan 5 pukul 10. Program tu 6 hari bulan 5 pukul 10 hingga 11 pagi lah. Okey, sebagai penutup, terima kasih kerana menonton. Jadi kita orang Melayu adalah satu bangsa yang tidak pernah berputus asa. Sesungguhnya lautan yang begitu luas sudah kita belah dengan sampan yang kecil. Tok nenek kita sudah sampai ke dunia Arab 620 Masihi yang dulu dengan sebuah perahu kecil. Akhirnya telah menjadi pedagang yang berjaya pada zaman Sultan Melaka dan kemudiannya menjadi sangat kaya pada zaman Sultan Sultan Muzaffar Kedah. Dan hari ini anak-anak Melayu ni masih ada semangat, cuma jatuh dalam keadaan miskin. Jadi fikir-fikirkan, sejarah dah membuktikan bahawa kita ni boleh berjaya dengan kehendak kita sendirilah. Dan hanya kita lah yang boleh mengubah diri kita, dan tidak ada bangsa lain yang boleh mengubah diri kita. Jadi pakat-pakat tolong, pakat-pakat share lah, posting-posting kawan-kawan tu, tak kira lah dia berniaga apa pun, asalkan dia tak mohon orang sudah. Tolong-tolong lah. Berniaga aiskrim ke, berniaga batu cincin ke, berniaga beg ke, berniaga lah apa pun, asalkan dia berniaga. Buka sesi minyak ke, buka apa ni, syarikat apa ni, kontraktor rumah ke apa ke, hampa tolong lah. Tolong member-member. Biasalah dekat kena kencing tu kan, kawan-kawan ni kadang-kadang biasa juga orang meninggal-meninggal kencing ni. Ada Cina buat lagi teruk, tapi pasal apa kita tak marah. Dengan Melayu nak marah lebih-lebih, Cina kencing dah tak marah pun. Pasal apa hang penekut dengan Cina, hang sembang je, hang berani dengan Cina. Hang sembang je, nak tumbuk Cina lah apa semua, hang sembang je. Saya sekolah dulu, pengalaman saya tak ada siapa apa orang Melayu pergi bertumbuk dengan Cina tu. Kecuali ada 10 orang Melayu lawan 10 orang Cina, tu betul. Tapi kalau saya saja lain tu tak payah sembang je. Sembang dengan Melayu, sama Melayu je berani. Berita panjang ni. Okay, jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.